Okey, soalan 3A, huraikan proses menegak dalam kitaran hidrologi. So dalam soalan ni, soalan dia simple tapi kamu perlu memahami apa dia proses menegak. So bila kita sebut proses menegak, maksud dia bila sebut proses menegak, proses tu mestilah melibatkan pergerakan air, pergerakan air dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tapi biasanya dari atas ke bawah lah. So kalau kamu meletakkan proses yang salah, contohnya proses mendatar. Kita ada dua proses itu, menegak dan mendatar. So kalau kamu letakkan mendatar, jadi secara total jawapan kamu tidak tepat dan tak diberi markah. Okey. So antara proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah sejatan. Lepas tu kita kena urailah proses. Okey. Sejat peluhan, pintasan silara, resapan, pemejawapan. Itu adalah proses-proses dia. Okey. So kamu boleh kenal pastilah proses-proses yang terlibat di dalam kitaran hidrologi dan bagaimana proses itu berlaku. Contoh ada sejat peluhan. Ialah proses kehilangan air dari tumbuhan melalui liang stoma. Kerpasan pula ialah apa dia? Kerpasan. Proses kerpasan, pertukaran uap air kepada air ataupun titisan air apabila suhu mencapai takar embun. So itu adalah proses-proses yang berlaku. So itu yang kamu perlu tengok. Okey, contoh jawapan. Kita tengok contoh jawapan. Proses sejatan, apa yang perlu ada atau apa yang perlu dihuraikan di dalam fakta atau isi ini. Okey. Sejatan adalah proses menegak di dalam kitaran. Jadi kita ambil balik soalan tadi. Proses pertukaran cecair kepada uap air. Sejatan adalah proses menegak dalam kitaran hidrologi yang merujuk pada proses pertukaran cecair kepada uap air. Okay. Proses ini berlaku apabila permukaan badan air seperti sungai, tasik dan kolam atau permukaan tanah yang lembap dipanaskan oleh bahagian matahari. Yang ni dia punya proses dia yang kamu perlu jelaskan dengan detail. So kalau kita tak jelas dengan detail, maka kita tak akan dapat jawapan yang tepat untuk mendapat 2 markah. Okay, kita tengok yang kedua, proses sejat peluhan. Proses sejat peluhan pula adalah proses respirasi atau kehilangan air melalui liang stoma tumbuhan. Dan proses ini berlaku apabila permukaan dam menerima pancaran matahari lalu menyerap haba dan kesannya tumbuhan akan membebaskan uap air atau peluh ke dalam mukosa udara. So proses dia kena jelas, proses dia kena jelas. Yang ketiga, proses cegatan silara. Cegatan silara ni adalah proses pintasan silara yang merujuk kepada proses halangan daripada kanopi tumbuhan terhadap aliran atau titisan air hujan. Proses ini berlaku apabila daun, ranting atau batang pokok memerangkap titisan air hujan lalu memperlahankan aliran air menyebabkan air hujan tidak 100% sampai ke permukaan bumi. So itu contoh jawapan yang perlu dinyatakan ataupun ditulis oleh pelajar. So kita tengok yang seterusnya. Okay. Proses Proses pemejaluapan adalah proses pertukaran pepejal
Atau kita tengok bongkar ais lah. Bongkar ais, dia terus tukar kepada wap air. Ya. Proses ini berlaku apabila tenaga haba digunakan untuk menukar bahan kepada wap air tanpa melalui bentuk cair. Dia terus tukar kepada wap. Ya. Dan kalau kita tengok proses pertukaran ni, kalau tengok ais, contohnya ais lah, kalau letak tengah panas atau letak di luar tu, ais tu akan hilang gitu sajalah. Ya. Uap air akan keluar dan sebagainya. Okey. Kemudian, proses pemeluapan. Ini adalah proses-proses lah kalau kita tengok. Ini adalah proses-proses yang ada di dalam kitaran hidrologi. So, proses-proses ini perlu diterangkan atau dijelaskan bagaimana ia berlaku dan apa kesannya. Ya. Okay, kita tengok. Pemeluapan adalah proses pertukaran atau perubahan wap air kepada cecair. Cerita ada apa dia proses dan bagaimana proses itu berlaku. Okey. Proses ini berlaku apabila wap air dalam muka udara naik ke atmosfera dan mengalami proses penyejukan. Ya, apabila dia naik, dia akan disejukkan secara adiabatik. Kemudian wap air itu akan bertukar kepada titisan-titisan air hujan dan turun sebagai hujan. Ya. Kemudian proses resapan. Resapan adalah proses pergerakan air masuk ke dalam tanah secara menegak. Proses ini berlaku apabila kerpasan atau hujan jatuh ke permukaan bumi dan diserap ke dalam tanah melalui liang-liang pori pada tanah dan batuan. Dan akhirnya dia akan disimpan dalam bentuk simpanan air tanah. Ya, dia akan disimpan dalam bentuk simpanan air tanah. Okey. Itu proses yang perlu dijelaskan. Dan kalau kita tengok soalan ni sangat mudahlah menjelaskan proses. Tapi ramai di kalangan pelajar tak boleh jawab dengan baik juga. Ya, walaupun soalan ini mudah, hanya menjelaskan proses. Dan proses-proses yang ada ialah proses menegak. Dan kita tengok soalan yang seterusnya ni, dia ada kaitan. Soalan-soalan, biasanya soalan antara soalan A dan B, dia ada kaitan yang sangat rapat. So, kamu kena alert, kena cakna kepada soalan. Dan kalau kamu cakna, kamu boleh jawab soalan ini dengan baik. Sebab dia akan membantu. Soalan yang pertama ni akan membantu soalan yang kedua. Kita tengok. Okey. Bincangkan proses kitaran hidrologi yang terjejas. Dia berkaitan dengan yang tadi lah. Kitaran hidrologi yang terjejas akibat aktiviti manusia. Cuma sekarang, kita perlu kaitkan dengan aktiviti manusia saja. Kita perlu kaitkan dengan aktiviti manusia. Jadi, kebanyakan pelajar ni, dia cenderung untuk membincangkan aktiviti manusia tanpa mengaitkan dengan proses. Dia cerita aktiviti manusia, dia tak cerita proses. Dan bagaimana proses itu terjejas. So, 3 benda yang nak kena cerita di sini. So, calon perlu membincangkan proses, kitaran yang terjejas, akibat aktiviti manusia, dan kesan aktiviti tersebut terhadap proses tersebut. Ya? Jadi, antara jawapannya ialah sejatan. Saya dah sebut proses yang tadi lah. Proses yang kita dah senaraikan di atas tadi, cuma yang tadi, proses dia menegak saja. Tak ada yang mendatar. Tapi yang dalam konteks soalan ini, menegak dan mendatar dua-dua boleh digunakan. Okay? Cuma kita tambahlah. Tapi kalau kita tak masukkan yang mendatar pun tak ada masalah. Sebab dia cuma perlu 6 isi. Tapi kalau masuk lagi baguslah. Ya? Okay? Yang tadi kita turunkan balik aliran batang, perpeluhan, sejak peluhan, ya. Okay? Aliran larian air permukaan. Ini tak ada. Tadi ini resapan ada, ya. Kerpasan ada, ya. Dan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi proses-proses tersebut. Jadi maksud dia di sini, kalau kita tengok soalan yang pertama dari soalan A dan soalan yang ni, dia mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Ya? Jadi soalan ini, jawapan kepada soalan A boleh digunakan untuk menjawab soalan ini dengan sedikit saja penambahan, iaitu kaitkan dengan aktiviti manusia. So tak payah nak cari isi-isi yang lain lah. Isi dah ada, dan kita dapat, kita terus kaitkan saja. So, dan kalau kamu perhati secara teliti, kebanyakan soalan dalam SPM adalah dalam bentuk macam ni. Soalan ni dalam bentuk macam ni. So, kamu tak perlu bimbang. Lah. Tapi kalau soalan A tak berjawab, soalan B memang tak berjawab. Lah. Ya? Okey, kita tengok contoh jawapan. Proses sejatan. Yang tadi ya, kita ambil proses sejatan. Cuma kita kaitkan sekarang dengan aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia seperti penyahutanan.
menyebabkan takungan air semula jadi seperti sungai, tasik dan simpanan air terganggu. Jadi bila simpanan air ini terganggu, atmosfera kekurangan air. Ya. Jadi kekurangan air dalam badan-badan air tersebut menyebabkan proses sejatan berkurangan. Itu kesannya. Proses sejatan berkurang. Sebab bila kita sebut dalam konteks ini, kita nak sebut mempengaruhi. Bila sebut mempengaruhi, dia mesti melibatkan kurang ataupun bertambah. Kurang ataupun bertambah. Ya. Kalau sebut gangguan, mungkin dia bertambah. Bila bertambah, dia akan datangkan kesan yang lain. Kalau dia sebut kurang pun akan mendatangkan kesan kepada sistem. So kita tengok yang kedua, perpeluhan pula. Melalui aktiviti penerbangan pokok. Sama ada untuk tujuan pembalakan ataupun penggunaan ataupun pembukaan tanah pertanian menyebabkan kadar sejat puluhan tumbuhan berkurang. Hutan atau kawasan hijau yang semakin mengecil, ya. Jadi aktiviti sejak puluhan oleh tumbuhan meliang stoma dan daun kurang berlaku. Kesannya kandungan uap air dalam atmosfera berkurang. Jadi perkataan berkurang, bertambah perlu digunakan secara efisien di sini. Okey. Umi boleh nampak Boleh. Jadi benda ni sangat senang Jadi kalau kamu tak rajin nak buat latihan, kamu tak pati dengan ni Jadi benda ni nampak macam payah. Sebenarnya dia sangat mudah untuk dapat markah. Ya. Kalau kamu tengok di sini dia berulang, isi-isi yang berulang. Yang bahagian A dengan bahagian B. Cuma kita perlu tambahan kepada aktiviti itu saja. Okey, kita tengok perpuluhan. Yang tadi isi yang A tadi ada 3 perpuluhan. Ada sejat puluhan, ya. Aktiviti penambangan pokok, okey. Kemudian aliran batang. Aliran batang pun ada juga. Ya. Cuma mungkin yang tadi kita tak gunakan aliran batang, kita guna elemen yang lain, tapi benda tu ada di situ. Jadi penambangan pokok atau penyahutanan menyebabkan permukaan tanah kehilangan litupan tumbuhan. Litupan tumbuhan kurang menyebabkan aliran batang tidak boleh berlaku. Kesannya permukaan tanah terdedah kepada lari air permukaan yang tinggi dan resapan yang rendah. Itu kesannya. Jadi proses kesan. 3 elemen yang sangat diberi penekanan dalam setiap jawapan yang kamu kemukakan. Mesti ada 3 elemen ni. Kalau tak ada 3 elemen ni, jawapan kamu akan lemah dan pincang. Jadi tak menarik lah. Okey. Proses resapan, larian air permukaan, proses kerpasan. Sama juga yang tadi. Ya. Aktiviti pembangunan bandar. Cuma aktiviti manusia kita ubah ataupun kita perbagaikan. Tapi kalau kita nak gunakan aktiviti yang sama pun boleh juga. Tapi nampak tak berapa cantik . Jadi lebih baik kita perbagaikan aktiviti, tapi pastikan aktiviti manusia itu bersesuaian dengan apa yang kita nak kaitkan. Okey. Contohnya resapan. Resapan kita boleh kaitkan dengan aktiviti pembangunan bandar atau urbanisasi yang menyebabkan permukaan tanah diturap atau dilitupi oleh simen dan tar menyebabkan permukaan tanah menjadi tidak telap air. Jadi perkataan tidak telap air itu sangat penting . Kesan proses larian air permukaan akan meningkat. Okay, kamu tengok meningkat menurun. Ini perkataan dia. Dan kadar resapan berkurang dan mengganggu simpanan air tanah. So itu perkataan dia. Okey. Proses larian air permukaan pula. Penerbangan pokok. Kita masih menggunakan penerbangan pokok atau penyahutanan. Menyebabkan permukaan tanah kehilangan litupan tumbuhan. Litupan tu, kamu tengok ni ayat yang sama macam tadi. Kita ulang 2-3 kali ayat yang sama, tapi isi yang berlainan. Okey. Litupan yang sedikit menyebabkan permukaan tanah terdedah tanpa perlindungan lapisan kanopi. Tumbuhan di bahagian bumbung kanopi dan cengkaman akar di bahagian lantai. Di bahagian atas bumbung kanopi, di bahagian lantai akar. Mencengkam menyebabkan proses larian air permukaan akan meningkat dan resapan berkurang. Yang tadi juga lah, yang larian air permukaan, resapan. Larian air permukaan, resapan. Itu adalah proses-proses dia. Dan proses kepasan juga boleh kaitkan dengan penerbangan pokok juga. Menyebabkan litupan tumbuhan berkurangan. Kalau tak mau kait dengan pokok, boleh kait dengan industri. Industri pun boleh. Industri menyebabkan suhu meningkat. Bila suhu meningkat, kadar sedatan yang tinggi dan sebagainya menyebabkan proses kepasan itu meningkat atau berkurang. Berlebihan atau berkurang. Jadi kaitkan itu. Tapi
kita ambil penebangan pokok. Ya. Menyebabkan permukaan bumi menerima bahangan matahari yang tinggi. Letupan tumbuhan berkurang. Keadaan ini menyebabkan kadar sejak bulan berkurangan. Kesannya kandungan wad air dalam bungkus udara tidak mencukupi untuk menghasilkan hujan, menyebabkan kadar kepasan berkurang. Kalau sejatan tinggi di bandar, contohnya yang kawasan bandar yang ada banyak kita panggil badan-badan air, menyebabkan kadar hakisan, kadar sejatan yang tinggi, menyebabkan hujan yang berlebihan. Contohnya di bandar-bandar ada hujan yang berlebihan, menyebabkan banjir kilat dan sebagainya. Jadi itu di antara benda-benda yang boleh kita kemukakan. So inilah contoh contoh-contoh jawapan yang kamu boleh tengok dan kamu boleh nilai nanti. So untuk hari ini kita perbincangan kita okey. Untuk hari ini perbincangan kita selesai. So kita akan bincangkan detail nanti. Jadi sekarang ni kita tamatkan di sini. So sampai kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih.